Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang tugasan kami tentang hukum dalam jual beli atas talian e-dagang daripada sudut pandang fuqaha. Saya Muhammad Amir Farhan bin Muhammad Isa 2020282472. Pengenalan bagi topik ini ialah dalam Islam perniagaan dianggap sebagai satu aktiviti yang sangat mulia kerana Rasulullah SAW sendiri berdagang ketika sebelum kerasulan lagi, dan ia merupakan satu ibadah serta sunnah Rasulullah bagi mereka yang melaksanakan aktiviti perniagaan dengan amanah. Mereka dijanjikan dengan balasan syurga bersama para nabi dan orang soleh dan serta syuhada. Namun demikian, sekiranya ia dilakukan dari luar batasan syariat, maka ia tidak lagi dianggap ibadat tetapi sebagai aktiviti yang mendatangkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Penyataan masalah yang pertama adalah tidak mempamerkan produk tersebut dengan sepatutnya. Ada setengah daripada peniaga tidak menggambarkan barang tersebut dengan terperinci dan ini menyebabkan pengguna tidak bersedia membeli secara atas talian. Yang kedua adalah maklum balas selepas jualan. Peniaga perlulah menyediakan satu media maklum balas di dalam laman web mereka. Dan yang ketiga, tempoh masa penerimaan barang yang dibeli. Peniaga seharusnya menepati tempoh penghantaran barangan seperti yang dijanjikan sewaktu promosi ataupun iklan. Berkaitan dengan objektif kajian, ada tiga. Yang pertama, untuk mengkaji tentang isu bentuk kontrak e-dagang serta isu barang jualan e-dagang. Yang kedua, untuk menganalisis potensi dan cabaran dalam pelaksanaan atas talian e-dagang. Dan yang ketiga, penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah mendapatkan sebanyak mungkin ilmu berkenaan e-dagang. Seterusnya berkaitan dengan dapatan kajian dan perbincangan. Jadi ada tiga faktor. Yang pertama adalah faktor kepercayaan. Faktor ini merupakan faktor teras dalam perniagaan atas talian. Melalui faktor ini kita mampu melihat tahap keyakinan dan kepercayaan seseorang pengguna dalam menggunakan aplikasi yang sedia ada. Jika pengguna masih kurang yakin dan percaya dalam pembelian atas talian ini adalah kerana kurangnya faktor percaya ataupun trust di antara peniaga dan pengguna. Kesannya, penjualan di atas talian ini kurang mendapat tempat di hati pengguna. Yang kedua adalah faktor keselamatan. Keupayaan laman web untuk melindungi maklumat peribadi pelanggan daripada penggunaan tanpa kebenaran serta pendedahan semasa transaksi online. Keselamatan dan privasi ini ialah kriteria utama yang dinilai dalam perkhidmatan dalam talian. Yang ketiga adalah faktor penipuan. Pengguna dinasihatkan supaya menggunakan khidmat cash on delivery ataupun COD, iaitu membuat pembayaran semasa menerima barangan. Apabila berurusan dengan pembelian yang agak mahal dan kebiasaannya pengguna diminta untuk bertemu peniaga di suatu tempat. Namun, kad kredit adalah satu cara pembayaran yang rata-rata digunakan oleh pelanggan untuk melaksanakan transaksi online. Transaksi online ini pengguna perlu menyimpan pembuktian pembayaran kerana takut berlakunya penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Farhan bin Muhammad Isa. Nombor metrik 2020282472. Hari ini saya akan menyimpulkan kajian yang telah kami lakukan. Isu ini sangat menarik kerana ia sedang digunakan secara meluas dalam negara ini, lagi-lagi ketika waktu PKP ni orang tak boleh keluar dan orang perlu beli secara online. Undang-undang yang mengiktiraf transaksi ini ialah di Malaysia Akta Perdagangan Elektronik tahun 2006 dilihat tidak bercanggah dengan muamalah Islam. Selaras dengan transaksi dan muamalah Islam. Pernyataan ini diperkuatkan lagi dengan kaedah fiqh dalam mazhab Asy-Syafi'i yang diguna pakai dalam masalah ini, iaitu kaedah asal pada kebanyakan perkara adalah harus sehingga ada dalil yang
menunjukkan ianya haram. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, apa-apa yang halal akan dihalalkan dalam kitab Allah dan apa-apa yang haram akan diharamkan dalam kitab Allah. Dan apa-apa yang didiamkan maka ia dimaafkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kehadiran e-dagang adalah satu muamalah atau aktiviti yang tidak bercanggah dengan mana-mana sistem jual beli dalam Islam, kerana e-dagang mengintegrasikan jual beli dalam bentuk moden yang mana ia menjadi keperluan dan kehendak masyarakat zaman sekarang. Itu yang saya beritahu tadi. Sekarang ini waktu-waktu PKP ni orang tak boleh keluar, jadi orang akan lebih memilih kepada pembelian online. Seperti yang hadis seperti kata Imam Syafi'i, apa-apa yang haram akan diharamkan, asal hukum adalah harus. Jadi bila ada datang dalil menyatakan ia haram, ia akan menjadi haram. Bila ada datangnya dalil menyatakan ia halal, menyatakan ia wajib, ia akan menjadi wajib. Alright.